23. Alright. Share screen. Okay, jadi Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, terlebih dahulu saya nak ambil kesempatan lah nak mengalurkan kehadiran pelajar-pelajar yang mungkin first time berjoin kelas saya. Saya nak minta maaf sebab kita agak ramai, jadi saya tak sempat nak buat nak perkenalan seorang dengan seorang-seorang. Jadi saya cuma kenalkan diri saya je lah. Jadi nama saya Dr. Muhammad Syafuddin Nur Yahya. Jadi saya lah yang akan bertanggungjawab terhadap kelas EDI 3183, iaitu pengaturcaraan asas untuk teknologis. Okey, jadi untuk makluman, kemungkinan lah, sebab akan ada batch lagi masuk selama 30, kita terpaksa pilih jadi mencukupkan kuota maksimum. Jadi kemungkinan kalau ada lab ulangan bahagian terlepas lab pertama pada minggu ni, saya akan cuba repeat lah pada minggu lepas mereka semua masuk. Sebab untuk memudahkan lah. Kalau tak nanti kalau macam saya repeat minggu depan, mungkin takut takut saya kena repeat banyak kali lah. Okay. Tapi kalau macam mana pun saya akan cuba tengok. Okay. Sebab so far lab 1 masih agak ringan, tak berat. Tapi kalau perlu saya mungkin akan repeat lah untuk lab sebelum ni. Okay. Alright. Okay. Jadi bagi siapa yang baru masuk, okay, anda boleh masukkanlah ke e-learning. Okay, dalam tu ada di mana boleh tengok nota-nota, syllabus dan jadual kita punya uh, pengajaran. Saya tak pasti kalau anda dah masuk tu belum. Okay, so saya cuba tunjukkanlah. So bagi yang mungkin belum familiar dengan e-learning, boleh type e-learning UMT. Alright. So, saya harapkan anda semua dah boleh, tapi kalau bagi yang belum, okay, type je e-learning UMT, tekan ni, Oceania, okay. So, dekat sini, saya rasa portal semua sama. So, kamu login, okay. So, dekat sini kamu akan nampak senarai khusus yang kamu berdaftar. Okay, dalam kes saya hanya 3 sebab saya akan mengajar kurang 3 subjek ni lah. Yang ni lebih kepada 2, yang ni lebih kepada mentor-mentee. Okay. Sekejap saya nampak banyak mesej. Ada sound tak dengar ke? Okay, Edina. Alright. Okay, thank you Azimi. Bantu saya jadi moderator. Okay, Afiq, jelas lagi tak? Okay, macam mana? Afiq, okay ke? Tak jelas Sorry, saya minta maaf, mungkin kena guna earphone kot. Sebab saya rasa saya dah, speaker ni dah kat depan mulut ni. Saya tak boleh sampai tertelan speaker, susah nak ni. Saya minta maaf, Afiq. Saya dah cuba sampai mendekatkan speaker ni. Alright. Okay, kalau tak jelas, saya mohon maaf. Okay. Oh, jangan telan. Betul. Kalau telan, susah saya. Okay, alright. Okay, thank you. Thank you. Okay, alright. So, okay. Saya minta maaf. Okay, so untuk yang tu, kamu boleh masuk dalam ni. Tekan ni, link ni. Okay. Dan dekat sini lah ada, kalau kamu tengok syllabus, teaching plan, ni lab material So lab material kamu kena ambil dah ni lah. So lab 1, lab 2, so ni topik 1, 2, 3. So kamu punya kita akan habiskan part 3 dan untuk esok kita masuk topik 4. So kamu boleh check. Dan untuk teaching plan, saya just nak share ni lah untuk teaching plan. Ini antara perancangan saya okay, untuk pengajaran SEM ni. So iaitu setiap daripada lab akan ada lab report lah, dan setiap lab report ni akan ada markah. Iaitu untuk yang belum jelas, lab report tu bukan macam lab report biasa, just menjawab persoalan je. Okay. And then saya bercadang nak bagi assignment 1 pada week 5.
Tapi itulah, saya pun risau juga sebab untuk pelajar baru, dia orang baru masuk week 5 ni. Kemungkinan saya akan anjakkan assignment 1 kepada week 6. Untuk apa, tak nak bagi dia orang terkejut. Okay? Dan juga assignment 1 ni saya akan bagi assignment secara berkumpulan. Saya harap anda semua dapat mix, okay? Antara maksudnya batch 1, lepas tu batch 2, intake 2 dengan intake yang later sekali. Okay? Maksudnya saya nak, kalau dah setiap bulan tu akan mengandungi intake-intake yang berbeza. Okay? Untuk apa? Untuk saling bantu-bantu. Okay, alright. So far yang lain ini saja mungkin kita akan berubah. Yang lain-lain kita akan samalah. Okay? So nanti boleh rujuk dalam e-learning tu. Okay, kamu boleh rujuk di sini. Okay, so saya akan update semua nota dari masa ke semasa. Okay, alright. Okay, jadi untuk hari ini kita akan pergi secara simple je. Apa yang kita berlaku, kita sebenarnya untuk dari segi macam lecture, kita belum masuk lagi actual coding. Kita baru masuk bahagian flowcharting ataupun apa nama, pseudocode. Okay, insyaAllah pada chapter 4 tu baru kita start sikit-sikit dengan lecture berkenaan apa nama, actual coding. Okay, jadi untuk yang kalau sebelum-sebelum ni kita dah tengok dah, inilah contoh yang minggu lepas sebenarnya yang kamu dah buat contoh BMI apa semua tu. Alright. So kamu dah tengok juga macam nak buat flowchart untuk looping, untuk yang bukan loop, apa yang melibatkan data comparison ataupun data selection, ataupun yang melibatkan ada data apa nama, more than one output. Okay. So dekat sini lah, sebagai contoh kamu boleh tengok pada bahagian kedua chapter ketiga. Sebagai contoh kalau ada 3 perbezaan, kalau ada 3 apa nama, comparison, atau kalau ada 2 dan sebagainya lah. So kita contoh-contoh macam mana dia punya flowchart, macam mana dia punya pseudocode dan sebagainya. Tapi untuk yang chapter ketiga ni, kita akan tengok looping pula. Maksudnya apa akan berlaku kalau kita ada satu permasalahan yang jawapan dia berulang ataupun repetitif, cara penyelesaian dia. Bukan jawapan berulang, maksud penyelesaian dia berulang. Mungkin beza input ataupun sedikit-sikit dia, tapi lain tu proses sama. So kita boleh guna looping ataupun dia berkitaran. Maksudnya dia berterusan sehinggalah kita jumpa apa nama? Sehingga kita jumpa termination ataupun kita jumpa parameter ataupun value yang menyebabkan dia terminate ataupun dia terhenti ataupun terkeluar dari loop tersebut. Okay. Alright, so untuk yang pertama ni kita tengok sebagai contoh, katakan kita ada nak buat simple program lah sebagai contoh kan, sebab kamu pun dah start buat programming semalam, macam mana nak buat output semua. Sebagai contoh kalau kita nak buat simple program, kita kata display 1, 2, 3 sampai 10 sebagai contoh. So apa akan berlaku ialah mungkin tak susah, so kamu boleh type coding display 1, cout lepas tu 1, cout 2 sampai 10, mungkin tak ada masalah. So sebab tapi akan berlaku kalau dia nak kita display ataupun buat cout sampai 100 ataupun mungkin 1000 ataupun lagi banyak lagi. So maka benda ni akan menjadi masalah untuk kamu. Alright. So untuk mengelakkan masalah ataupun memudahkan kerja kamu, kita boleh guna loop. Okay. Apa fungsi loop tu? Loop tu maksudnya kita ada satu proses ataupun ada satu function yang kita gunakan untuk repeat je proses tersebut sekiranya memenuhi syarat. Okay, kita akan tengok macam mana masuk memenuhi syarat tu. Okay, untuk sebagai contoh yang paling mudah, katakan kita ada satu equation, okay, iaitu kita ada function ni. Saya harap anda semua ini sebagai contoh, jangan pening, jangan risau, tapi cuba dapat tengok ni. Katakan kamu ada function iaitu 2x kuasa 2 tambah x tambah 5. Okay. Tapi jangan risau, tengok je function ni. Katakan kamu ada equation ni, okay, dan kamu nak kena solve. Katakan kamu kena buat coding, programming untuk solve masalah ni untuk nilai x di antara 5 dan 10. Okay, ini contoh. Ataupun kamu juga kata ada satu masalah lain, iaitu kamu nak kena tambah semua nilai value, integer yang kamu key in kan, sehinggalah user key in nilai negatif 1. Ini contoh masalah 2. Okay, yang ni adalah masalah 3. Contohnya user ni, dia masukkan tahun kelahiran dia dan dia kira umur. Okay. So dan benda ni akan repeated. Okay. Apa nama, jika dia ingin nak masukkan lagi tu sebagai contoh. Okay, ni antara contoh-contoh. Maksudnya benda ni apa yang berlaku sebagai contoh equation ni, kalau dia kira function dia sama je. Maksudnya proses sama, iaitu function yang sama.
Yang beza adalah nilai X dan X tu, iaitu 5 hingga 10. Katakan kalau maksudnya nak kira banyak kali, untuk nilai X yang berbeza sebagai contoh. So apa kamu nampak ni, benda ni dia ada pattern, dia ada bentuk, iaitu proses yang sama. Ataupun yang ni pun nak tambahkan nilai value. Okay. So untuk macam ni, kita akan guna loops. Okay. Itu kita boleh gunakan loop tu untuk kita kod sekali je, tapi program tu akan automatik jalan banyak kali. Maksudnya tak perlu letak function atau kira banyak kali. Maksudnya setiap nilai X tu kita akan copy and paste, tak perlu. So kita hanya buat sekali kod, tetapi dia akan run, dia akan automatic run. Okay. So inilah contoh. Okay, sebagai contoh, katakan untuk permasalahan yang pertama ni. Okay, permasalahan pertama sebagai contoh, itu kamu ada function ni. Alright. So macam mana dia punya bentuk pseudocode ataupun flowchart. Okay. Alright. So untuk flowchart, okay. Sebelum tu nak tanya, kamu faham kan maksudnya equation ni? Okay, boleh follow. Ni just contoh je. Saya harap kamu tak terkejut, tak pening-pening . So kamu nak solve equation ni. Alright. Saya tanya berapa? Sebab tadi kelas sebelum ni, bila saya tunjuk contoh dia rasa panik. Dia kata nak kena kira satu-satu ke? So saya tak nak kamu panik. Ni nak tunjuk contoh je. Okay, maksudnya kamu katakan kamu ada equation ni. Macam mana kamu nak kira value ataupun jawapan daripada kiraan ni untuk nilai X antara 5 hingga 10. Maksudnya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maksudnya kita gantikan nilai X ni dengan yang pertama sekali dengan 5. Lepas tu dah habis perkiraan, dah tunjuk output, kita ganti dengan nilai 6. Lepas tu dengan 7, 8, 9, 10 sebagai contoh. So, jadi kalau kamu nak buat manual, so kamu kena code tu, kamu kena line by line, kamu kena ada 10 perkiraan. Ataupun 10 atau at least, bukan 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maksud at least 6 perkiraan. Maksudnya 6 line. So, buang masa. So, apa yang berlaku, kamu boleh buat satu line je, tapi kita guna loop. Iaitu dalam kes ni kita guna while loop. Okay, cara nak, kalau kita, ni flowchart dia bukan actual code lagi . Actual code tu kita akan tengok bila kamu dalam lab, session, kamu kata macam nak guna while loop tu. So, untuk yang ni, apa yang berlaku, kamu ada start. Okay, ni ada input parameter. So, kamu ada input variable. Okay, dalam kes ni, kita set variable X sama dengan 5. Kenapa X sama dengan 5? Sebab kita dah fixkan input dia daripada 5 hingga 10. So kita mulakan dengan paling rendah sekali. Okay, untuk bentuk pattern. Lepas tu kat sini kita ada box untuk untuk diamond box untuk decision making. Yang ni sama seperti macam yang chapter sebelum ni lah, apa yang bahagian sebelum ni sama. Cuma yang ni condition dia lagi mudah. Kalau yang ni kebiasaannya dia lagi kompleks. Yang ni pun lagi mudah sebenarnya, tapi dia akan boleh pergi lagi kompleks daripada ni. Okay, dalam kes ni, kita guna X kurang sama dengan 10. Kenapa X kurang atau sama dengan 10? Sebab kita nak X tu mestilah 5 hingga 10. Dan tak kisah X sama kurang sama dengan 10 sebab kita nak mulakan dengan X sama 5. Ataupun, kata kalau kamu nak cuba nak contoh, kamu kata X saja, variable sama dengan X sebagai contoh. Tapi kalau kat sini kamu kena ubah X, mestilah, maksud kamu kena ubah ni, okay? Kamu kena tambah je macam ni. Okay, alamak. Okay. Kalau kamu nak ubah sebagai contoh, kamu nak letak ni sebagai X sahaja. Bukannya X sama dengan 5 sebagai contoh. Asalkan tadi macam ni kan? Kata kamu tak nak X sama 5, kamu nak buat X sahaja. Tapi dekat sini kamu kena buat X bentuk macam ni. Maksudnya X tu mesti lagi besar besar ataupun sama dengan 5. Ataupun yang ni. Kita buat macam ni lah sebagai contoh. Dan mesti kurang sama 10. Dan kalau kamu buat macam ni, maka yang dekat sini kamu kena buat benda yang sama lah. Letak X kat sini. 5. Okay, sebagai contoh. Okay, ni sebagai contoh. Kalau instead kamu kata nak set X je, ataupun nak input X sebagai contoh. Okay. Alright, so saya kembali kepada asal. Okay. Okay, lepas daripada tu, ni saya tunjukkan flowchart dia. So, kamu akan ada proses pengiraan. Okay. So, sebagai contoh, bila kita masuk X sama 5, maka dia memenuhi syarat. Maka dia akan jadi yes. So,
So kita kena buat computation. So ni kiraan kat sini lah. So dia kena solve kat sini. Dah dapat, dia akan print answer. Bila print answer ni, kita setkan. Okay, untuk setkan ni, kita kat sini kita tulis just add 1 to x. Tapi untuk coding tu ada cara lah. Kamu akan guna I++ ataupun I equal to ataupun x equal to x plus 1. Maksud kalau dekat actual coding, kamu boleh tulis sebagai contoh kalau ni x, kalau actual coding kamu boleh buat x sama dengan x plus 1. Okay, ni untuk contoh coding. Ataupun kamu sama juga dengan x plus plus. Ni sama ni kalau untuk actual coding bentuk yang sama. Okay. Maksud x plus plus tu maksudnya bila setiap daripada satu loop tu dia akan update nilai value tu, dia akan tambah. Kenapa dia kena tambah? Sebabnya dia akan mulakan dengan nilai 5. Lepas tu dia dah compare sini, dia dah kira, dia dah print answer, maksud dia dah print value ni. Okay, sebagai contoh, kamu gantikan, katakan 5. So kamu kena ganti 2 kali 5 kuasa 2 tambah 5 tambah 5. So kamu solve, print answer. Okay, dekat situ, dah print answer tu dia akan update value tu. Bila dia update, maksud x tambah 1, kat sini dia akan compare pula, x akan jadi nilai 6. So akan compare, adakah 6 tu kurang atau sama dengan 10? Ya. So dia update pula, sini jadi 6. Jadi dia akan kira 2, 6 kuasa 2 tambah 6 tambah 5 sebagai contoh. Seterusnya sampailah bila dia dah nombor 10, 10 masih memenuhi syarat. Sebabnya kurang dan sama dengan 10. Tapi bila 11 tu baru dia no, dia akan terlebih. So dia akan keluar ke sini. Alright. So itu untuk kalau contoh looping guna while. Alright. Saya kembali pada asal. Okey, seterusnya. Untuk soalan yang ni tadi, kita kata apa akan berlaku kalau kita input integers. Input integers maksud kamu key in kan value, maksud kamu sebagai user akan typekan value. Sehinggalah value tu negatif 1 baru program tu terminated. Terminated tu maksudnya dia terkeluar daripada program tu. So apa yang kamu buat ini bentuk kepada pseudocode tu ataupun flowchart tu. So, kamu ada start, set sum sama 0. Set sum sama 0 maksudnya nanti kamu akan tengok atau kamu akan belajar. Sum ni adalah sebagai satu kita panggil variable, iaitu sum, dan 0 adalah value dia, kosong. Kenapa kita mulakan dengan kosong? Sebab kita nak tambahkan keseluruhan value kita akan masukkan. So kita akan mulakan dengan 0 lah atau dengan kosong. Okay, so sebab tu dia ni bukan sebagai input ni sebagai proses. So kita setkan sum tu sebagai sama dengan 0. Lepas tu baru kita buat read x. X ni adalah input. Kenapa kita kata read x sahaja? Sebab dekat soalan ni, okay, kamu tengok dia tak ada spesifik kan value apa. Macam yang saya dah beritahu sebelum ni. So sebab tu dia kata read x sahaja. Okay. And then dia compare kat sini. Kenapa x not negative 1? Kenapa sini? Sebab kalau kamu tengok dekat soalan ni dia kata dia nak sum tu maksud dia tambahkan semua integer yang kita key in atau kita masuk dalam program tu sehinggalah user memasukkan value negatif 1. Maksud dia bila kamu key in negatif 1 barulah program tu akan terkeluar ataupun dia akan end kat sini. Sebab tu kita buat x tak sama dengan negatif 1. Maksud selagi x tu tak sama dengan negatif 1 dia akan jadi betul, yes. So, bila jadi yes, dia akan tambah. Maksudnya sebagai contoh, katakanlah saya masukkan, katakan kamu kata x ni, saya assume. Katakan kamu masuk sama dengan 5 sebagai contoh. So 5 tu dia akan compare, 5 tu bukan negatif 1 kan? So yes, so dia akan tukar. Sum ni asalnya sama dengan kosong, betul tak? Sum ni sama dengan kosong. Kenapa kosong? Sebab ni sama dengan kosong. So kat sini akan jadi kosong lah. Kosong. Dan x sekarang adalah 5. Kenapa 5? Sebab ini adalah value yang kamu masukkan ni. Value kamu masukkan 5. So, dan nilai baru dia adalah sum tu sekarang untuk yang next ni. Terus katakan, alamak export. So dekat sini nanti dia akan jadi sum sama dengan 5. Maksud lepas daripada stage ni sama dengan 5 lah sebagai contoh. Okay. Alright. Lepas tu dia ada input box ni. Maksudnya kita kena masukkan nilai
new X. Katakanlah kamu kata nak masukkan X sama dengan 7. Kat sini, X sama dengan 7. Untuk yang baru. Ini yang second inputnya. Dan kamu warnakan dengan lain pula. Warnakan dengan hijau. So dia akan masuk loop sini. Dia akan naik ke atas, dia compare. Adakah 7 sama dengan negatif 1? Tak. Okey, jadi kalau tak, dia akan proses ni. So yang terbaru tadi, isi F kosong dia jadi 5 dah. So sini 5. Kenapa 5? Sebab 5 ni daripada kiraan sebelum tu. Lepas tu tambah 7. So kat sini 7. 7 ni adalah yang terkini. Yang value kamu masukkan yang daripada sini. Lepas tu bila dia kira, so 5 tambah 7 jadi 12. So value terkini adalah 12. Dan kamu masukkan sini pula. Katakan kat sini kamu masuk negatif 1. Masukkan negatif 1. Maka dia akan jadi, sebagai contoh, mana oren. Oren tak nampak katakan. Negatif 1. So bila negatif 1, dia pergi kat sini, dia compare. Adakah X tu sama dengan negatif 1 atau tak? Jawapannya, maksud dia akan compare adakah X tu bukan negatif 1? Jawapannya no. Sebab sekarang X adalah negatif 1. So dia akan terkeluar. Okay, dia akan terkeluar ke sini, maka N. Okay, so ni lah dia punya pseudocode tu, iaitu kamu translate je atau transfer daripada sini kepada bentuk ni. Maksudnya kamu mulakan dengan start, set sum to 0 tu daripada sini, read X. X ni apa dia? Yang ni adalah sama dengan ni. Maksudnya kenapa X, yang ni maksudnya adalah, secara mudahnya adalah X tak sama negatif 1. Maksudnya yang ni adalah simbol tak sama. Exclamation mark dengan sama dengan. Okay. So, while, maksud selagi X tak sama dengan negatif 1, dia akan buat kiraan ni maksudnya. Maksud dia akan tambahkan value. Okay, benda ni adalah berdasarkan pada contoh yang kita tengok pada sini. Apa yang soalan ni minta lah. Maksud macam tu. Dan dia akan read next act. Maksud read next act ni adalah yang ni. Lepas tu return to while statement, yang ni, alamak. Ni adalah yang ni. Return ni, ni return to while statement. Ni adalah kita panggil while statement. Iaitu dekat sini. So maksudnya return while statement ni, maksud daripada sini, dia akan naik ke atas balik. Dia kalau kamu nak faham ibaratnya, ada macam ni lah. Dia akan kembali pada asal kat sini. So daripada sini, maksudnya sini lah. Ibaratnya begini. Ni kalau kamu nak faham dia punya bentuk pattern tu lah. Okay. Daripada sini, dia akan kembali kepada while statement. Dia akan berkitaran sampailah X tu memenuhi syarat, iaitu X tu negatif 1 je, maka baru dia akan terminate. Dia akan terkeluar kat sini. Ataupun dia akan keluar dekat quit dan end. Okay, boleh tak? Saya tengok semua. Ada soalan tak? Yang ni kita belum masuk coding. Ini just saya nak tunjuk dari segi pseudocode dengan flowchart. Okay? Okay ke? Ada soalan? Sebab kamu kena faham konsep ni bukan apa. Sebab nanti bila masuk ke actual coding, kalau kamu tak faham konsep, kamu tak faham flow dia. Macam mana dia berfungsi. So sebab kita akan buat coding bukan sekat while. Kita akan combine while, if, else dan sebagainya. So jadi sebab tu kamu kena faham konsep flow dia macam mana, baru kamu boleh nampak coding tu macam mana. Okay, ada soalan tak? Senyap eh. Okay, Jojo kata tak ada. Azimi, soalan? Okay, Daniel? Tak ni mungkin saya nampak eh. Okay. Menti saya senyap je. Okay, Daniel tak ada soalan eh. Bye, Haki. Okay. Saya tengok dah siap menguap-nguap dah Haki. Dah lah on camera menguap lagi. Aduh. Semua orang nampak. Okay, tak ada. Fazwan pun tak ada. Okay, alright.
Dia berapa? Saya nak kadang-kadang mungkin nampak bagi yang dah faham mungkin rasa bosan. Tapi saya nak cuba jelaskan konsep ni. Sebab konsep ni penting. Bila kamu transfer ke kod, kalau kamu tak faham konsep, maka susah kamu nak nampak flow tu. Okay, bila kita dah nampak flow tu, baru boleh, baru mudah. Okay. Memang sebab tu awal-awal ni kalau boleh, saya akan cuba yang paling simple. Maksudnya untuk punya flow tu. Alright. Okay. Line slow. Okay, tak apa Fik. Kalau awak slow nanti insyaAllah saya akan cuba share notes kita, lecture kita. Okay. Ada Fadli. Yes, no. Kamu tak faham yes, no ni ke? Fadli. Okay Fadli, kamu faham tak konsep kenapa kita guna apa nama diamond box ni? Fadli? Okay, apa tujuan diamond box tu? Boleh guna mikrofon tak? Maksud apa function kita guna diamond box tu? Kau boleh beritahu kenapa saya nak tahu kat mana awak faham untuk saya boleh explain. Baik. Fadli, okey tak? Okey. Tak betul saya like. Okey, alright. Okey, siapa ada soalan lagi boleh tanya. Okey, okey, diamond box ni untuk kita buat comparison atau kita buat decision making untuk sama ada penuh syarat atau tak. Right? Jadi saya tak faham kat mana Fadli tak faham, tapi saya cuma kata yes atau no no ni. No ni bila dia tak memenuhi syarat dalam ni. Sebagai contoh, bila saya kata saya masukkan key in -1, value -1 dan dia compare. Adakah X ni, maksud -1 tak sama dengan -1? Yes or no? Jawapannya mestilah no. So no tu dia akan keluar sini. Tapi katakan kalau value sini kamu masukkan 5. So kamu katakan X ni sama dengan 5. 5 not -1. Maka yes. Betul tak? Sebab 5 tu not tu tak sama. Tak sama dengan -1. Maka yes ataupun betul. Maka dia akan masuk ke yes ke bawah ni. Okay? Okay tak Fadli? Dengar tak? Dengar. So kira kalau no tu dia tak ada nak baca lah. Dia bukan kalau dia tak baca. No tu kalau dia tak memenuhi syarat ni. Dia salah. Bila salah tu dia akan pergi ke line yang ni. Dia pergi output dia ni. Iaitu N. Kalau yes, baru dia buat operation yang ni. Sama juga dengan yang ni Fadli. Katakan kalau X tu, katakan kita dah update X daripada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kan. Sebab kita ada X tambah 1. Katakan X ni bila X sama dengan 11 katakan. Saya tukarlah X sama 11 untuk kamu nampak. X tu kurang atau sama dengan 11. Betul atau salah? Yes or no? Fadli, yes or no? Oh. X ni No. macam mana? Terputus. Okay, no. So kalau no, dia dah tak pergi kat yes ni. So maksud bila tak pergi yes, dia dah tak calculate ni. Dia dah tak calculate, dia tak print, tak ni. So dia akan, bila no, dia akan ke sini. Ke sini maksudnya dia akan end, dia akan terminate program tu. Kalau dia tak pergi ke program ni, dia tak terminate, apa akan jadi? Program kamu tu akan berulang, akan berterusan infinitely, berterusan sampai tanpa had. Boleh menyebabkan komputer kamu hang ataupun komputer kamu crash sebab dia non-stop, terus berterusan. Sebabnya nanti bila kamu buat untuk next science lab ataupun assignment, ada kesiapa-kesiapa pelajar sebelum ni dia buat salah dari segi macam looping ni. Maksud dia dari segi arahan looping ni. Menyebabkan dia tak berhenti, so dia akan berterusan kira sampailah menyebabkan data tu keluar beribu-ribu kali. Kalau tak stop, boleh menyebabkan komputer crash. Sebab dia berterusan, dia tak berhenti. Sebab dia tak sampai kepada end sini. End ni maksudnya kita nak berhentikan program tu daripada buat kiraan. Ataupun daripada membuat proses tersebut. Okay?
Okay, ni ada dua contoh lah. Contoh, kalau kamu tengok ni, okay, mungkin ambil masa 2-3 minit baca sekejap. Dekat sini, dia ada satu beza je. Beza ni iaitu kat sini. Tapi ambil masa untuk baca sekejap. Sekejap lagi saya tu Okey, alright. Okey. Kalau kamu tengok kat sini, okey, apa yang dia cuba kita nak minta ialah kita akan masukkan satu nombor. Okey. So, program tu akan cuba tentukan sama ada nombor tu positif atau negatif. Okey. So, bila dia tentukan positif atau negatif, dia akan display lah, dia akan tunjuk sebagai output. Dia akan katakan nombor tu positif ataupun nombor tu negatif. Dan program tu juga akan stop kalau kita masukkan negative number. Tu untuk nombor satu. Tapi untuk nombor 2 ni, dia lebih kurang sama macam ni. Bila kita masukkan nombor, dia akan tentukan nombor tu positif ataupun negatif. Tetapi lepas daripada tu, dia akan keep asking. Dia akan minta nombor baru pula. Jadi nombor yang lepas tu, dia akan stop bila kita masukkan negative number. Apa berlaku kat sini ialah, dekat sini, nombor satu, kalau kamu masukkan nombor positif, dia akan berterusan keluar output. Nombor tu adalah positif. Dia tak akan berhenti sebab dia tak minta nombor baru. Dia terminate kat situ. Kawasan. Sebab selagi kita masukkan nombor positif, dia tak akan terminate. Okay, kita akan tengok contoh macam ni. Contohnya ni adalah itulah flowchart. Okay. Saya ambil dia yang ni. Maksudnya kalau kamu tengok comparekan dengan ni tu ni, lebih kurang sama. So kamu ada start. Okay. So kita ada read X. Alright, read X ni adalah apa-apa value. Sebab dia kata tak ada kata apa-apa value. Dia kata just masukkan, dia nak determine nombor. So nombor tu X lah, ataupun kamu boleh kata read Y, apa-apa je. X, Y, Z, tak kisah. Ikut apa kamu define. Tapi kalau kamu guna Y kat sini, maka sini Y lah. Kalau kamu guna Z kat sini, maka sini akan Z lah. So dia kata kita akan masuk satu value dan kita compare sini. Adakah nombor tu lagi besar atau kosong? Kenapa lagi kita nak compare lebih besar atau sama dengan lebih besar daripada kosong? Sebab nak tentukan nombor tu negatif ke positif. Sebab kamu tahu nombor negatif tu kurang daripada kosong. Kan? Jadi sebab tu kita kena buat boundary ataupun syarat kat sini mesti lagi besar daripada kosong. Sebab untuk memenuhi kehendak soalan ni. Alright. So katakan kalau nombor tu lagi besar daripada kosong, maka kita kata yes. Dekat sini adalah X modulus 2. Okey, modulus 2 ni saya akan ajar kemudian apa itu modulus. Okey. Tapi sebab sekarang saya tak sempat. So maksudnya dia bukan ni bukan pembahagian ni modulus. So ataupun kamu boleh Google type modulus in C++. Kamu boleh type modulus in C++ apa dia. Okay, so bila kamu buat ni, dia akan determine. Dia boleh, daripada sini dia boleh determine sama ada nombor tu even number, iaitu nombor genap, ataupun odd number, iaitu nombor ganjil. So katakan kalau nombor ni nombor genap, dia akan print out lah even number. Ataupun katakan dia nombor tu ganjil, dia akan print odd number. Tetapi untuk soalan ni, dia tak kata dia akan ask nombor lain ataupun dia akan tanya input lain. So apa akan berlaku? Dia akan loop balik ke sini. Dia akan loop nombor yang sama, nombor X ni. Sebab kita tak update, tak apa. Dia akan update. Sebab yang ni just display, bukan input. So dia akan display. Sebab dia kata just display nombor tu odd atau odd. So dia akan keep looping kat sini. Sampailah kita terminate dia secara force, secara paksa. Dia akan berkitar berterusan. Okey, tetapi untuk yang kedua ni pula, ni guna yang lain. Maksudnya kita buat dekat start sama juga. Loop ni adalah maksudnya ni lah, looping ni. Okey. So kita minta input kat sini. Lepas tu buat comparison lah dan sebagainya. Kalau positif genap,
bukan positif. Kalau nombor tu lagi besar sama dengan kosong, yes, maka dia akan buat kiraan sini. So, kalau genap, dia print yang ni. Ganjil, print yang ni. Alright. So, dan lepas tu, sebab dia kata it will continue asking number. Maksudnya, lepas daripada sini, dia akan masuk balik loop, dia akan tanya balik nombor kat sini. Nombor baru. Katakan, kita masuk nombor 5. Lepas tu, dia dah proses, ganjil atau genap. Lepas tu, dia kata lagi, key in new number. So, kita masuk nombor 7 pula, katakan. So, dia akan proses dan terusnya. So, dalam kes ni, dia akan ada apa? Dia akan ada proses lah. Dia tak akan infinitely berpusing. Dia akan berpusing bukan secara berterusan. Selagi kita tak key in, dia tak akan bergerak. Dan sehinggalah kalau kita masukkan negatif 1, sehingga kita masukkan nombor negatif. Maksud kita masukkan, katakan kat sini kita masukkan negatif 7. Bila dia compare nombor lebih besar sama kosong, yes or no. Kalau negatif 7, no, maka barulah dia akan keluar kat sini, dia akan end kat sini. Okay. So itu adalah perbezaan antara soalan 1 dan soalan 2 lah. Alright. So maksudnya antara mungkin kesalahan yang kamu akan boleh buat ataupun mungkin berlaku lah. Okay. So okay, untuk yang ni, okay, ada soalan tak untuk yang ni? Faham tak? Ataupun rasa nak tanya sikit-sikit ke? Okay, alright. So kalau tak ada, saya tak nampak. Check ada tak? Saya like doktor. Okay, okay, share my like. Okay, untuk yang ni ada soalan tak? Saya buka kalau ada 1-2 soalan. Okay, semua okay? Okay, Jojo. Okay, thank you Jojo. Okay, Jojo faham yang lain selain Jojo? Risau juga saya ni. Jojo je reply faham. Okay, alright. Okay, thank you. Okay. Alright, so yang ni ada satu contoh lagi. Yang ni just nak tunjuk je lah contoh. Alright. Katakan kalau kita nak buat, kalau dia ada soalan dia nak buat loops. Kita guna while loop juga. While loop ni contoh sama macam yang atas ni lah. While loop. Okay. So kita nak tentukan, katakan kita masukkan 2 nombor. Okay. 2 nombor tu, dia punya parameter ataupun variable kita letak sebagai first num and second num. Ni sebagai variable lah yang kita menamakan. So dalam first num ni, syarat dia mestilah kurang daripada second num. Maksudnya, katakan kat first num atau nombor pertama ni kamu masuk 10. Okay, yang kedua ni mesti kurang daripada nombor kedua. Nombor kedua mesti kurang daripada nombor 1, iaitu mungkin ni 9, 8, 7 dan sebagainya lah. Lepas tu untuk example ni, katakan dia nak minta kita print output semua nombor ganjil di antara nombor input 1 dan input 2. Ataupun yang soalan 2 dia minta kita print output untuk penambahan nombor untuk semua nombor genap antara nombor input 1 dan nombor input 2. Okay, yang ni just saya nak tunjuk je lah antara actual coding. Okay, yang kalau kamu nak memenuhi, katakan ada soalan ni macam kamu nak buat, yang antara contoh actual coding lah. Yang kita akan, saya tak maksud kamu just tengok, ambil dulu, tengok dulu. Okay, so nanti contoh-contoh macam ni lah yang akan kita buat lah dalam lab session kita. Okay, so sebagai contoh, kalau kamu tengok, ni yang kamu dah belajar sebelum tu, ni cara nak buat output lah. Kita buat cout. Dan output tu boleh buat apa-apa sahaja. Maksudnya dalam code ni, kamu boleh type apa-apa sahaja. So, dalam kes ni kalau kamu print ni, dia akan keluar ni lah. So, kalau kamu print ataupun kamu type code ni, siapa yang rajin boleh cuba nak buat code ni katakan. Okay. So kalau kamu print ni, dia akan keluar perkataan ni lah sebagai contoh. Tanpa N ni, tanpa N lah. Maksudnya N ni untuk new line. Dia akan keluar information, this program, apa-apa semua ni. Okay, ini sebagai contoh. So int 6 ni, nanti kamu akan diajar int membagi integer. 6 ni parameter atau variable yang kamu namakan untuk input 1. So dia boleh apa-apa saja. Kamu buat 6 1 ataupun nombor 1 ataupun kamu boleh input 1, apa-apa saja. Tapi contoh ni guna 6 1. Ataupun kamu kalau nak ikut soalan sebelum tu dia buat first num. Kamu boleh buat first num. Integer ni adalah untuk output kedua ni lah. Dan dia pula integer juga untuk
value I. Okay. So, okay, untuk makluman kamu untuk C++ ataupun untuk program-program coding lain, kamu kena define dulu. Okay. Maksudnya kamu kena define tu maksud kamu kena sebelum kamu run coding tu, okay, kamu kena beritahu C++ ataupun program kamu bahawa kamu nak guna parameter apa. Parameter apa akan wujud. Maksud kamu kena beritahu siap-siap. Kamu ada num1. Num1 ni kamu guna kat sini betul. Tapi kamu kena kenalkan dulu kat atas tu. Sebelum daripada kita gunakan kat sini. So sebelum kamu akan guna kat sini tapi kamu kena kenalkan dulu. Kamu akan guna num1. Num1 tu data jenis apa? So kita kata data jenis integer. So data ada banyak. Selain integer dia ada karakter. Macam saya beritahu dia ada apa nama? Dia ada double, float. Integer ni adalah nombor genap ataupun nombor bulat yang tanpa titik perpuluhan. Kalau float atau double tu nombor yang bersama titik perpuluhan. So kamu kena define betul. Okay. So dekat sini sebagai contoh bila kamu run dia akan keluar cout first number. Okay. And then CE ni pula nanti adalah kalau kamu akan belajar nanti adalah kita minta user masukkan value. Type key in value. Contoh bila kita first number, lepas tu dia akan keluar 061. Maksudnya kamu boleh type apa-apa saja. 10, 20, apa-apa saja nombor. So daripada situ dia akan keluar pula. Yang ni masukkan. Daripada situ baru dia akan proses kat sini. So bila katakan kamu masukkan 61 tadi 10, so kasihkan jadi 10 lah. Dan yang ni dia akan compare 62. Katakan 62 ni adalah 7. Jadi adakah 10 lagi besar daripada sama 7? Ya. Jadi bila selagi ya tu dia akan proses yang ni lah. Okay. Kalau itu adalah sebagai contoh untuk actual coding lah untuk persoalan ni. Okay. Soalan ni. So kamu boleh tengok lah. Okay. So ini untuk kalau print the odd numbers. So ni cara kamu buat coding. So macam saya maklum untuk ini dia ada apa nama? Dia punya boundary ataupun dia punya syarat, prasyarat untuk while tu. Dan dia akan combine juga dengan if apa. Okay. Dan I++ ni adalah contoh saya tunjuk tadi kalau kamu nak tambah value tu. Maksudnya I++ sama dengan I++ ni adalah juga equal sama dengan dia adalah sama dengan juga I sama dengan I tambah 1. Jadi benda dua ni benda yang sama. Cuma kita simplifykan jadi macam ni untuk coding. Maksudnya C++ faham kalau kita buat ini adalah sama dengan yang ni. Okay. So ini adalah sebagai contoh dan ini adalah sebagai contoh kalau kita print pula. The sum of the even numbers. Okay. Alright. So saya rasa tu je untuk hari ini. Okay. Okay. Ada satu mungkin saya boleh jawab satu soalan kalau nak tanya. Saya pun harap anda semua boleh. Okey ke? Ada nak tanya? Doktor saya nak tanya sikit lah. Okey, boleh dia apa dia tanya? Yang benda ni kalau mungkin sekarang ni mungkin tak jelas sikit. Kalau kita buat C++ tu mungkin jelas ke benda tu nanti kan? Betul. Yang ni just saya nak dejahkan secara awal lah. Dia tak actual coding tapi nak tunjuk. So sekarang memang tak jelas sebab nanti bila lab tu kamu akan pergi step by step daripada yang senang baru kita tambah sikit-sikit untuk lagi kompleks sikit. Okey tu. Tapi yang ni just nak tunjuk macam mana bentuk while function tu dalam C++ actual code. Maksudnya kalau kat sini kan kamu nampak macam ni je kan. So maksudnya actually in reality dia bukanlah macam ni je. Tapi in reality adalah macam ni lah. While macam ni dia akan lebih kepada kompleks. Maksudnya dan dia boleh combine dengan beberapa yang lain lah. So jangan takut, jangan risau. Ni saya just nak tunjuk kenapa just nak bagi feel dia sikit. Okay. Alright, okay, thank you Daniel tanya. Okay, lagi? Okay, masih ada. Dia tu tak menjawab soalan kamu. Okay, Azimi, okay. Baiki ada tanya? Jelas je Datuk. Jelas, okay. Datuk, So kalau jelas ke yang Datuk tunjuk tadi kan, nombor-nombor semua tu dia ada macam orang kata buat calculator, macam kita jumpa satu nombor yang kita akan dapat kalau kita buat operasi tu. Contoh ke?
Jaya, macam berdengung suara awak. Apa dia? Saya tak tahu jelas. Ada hal lah itu. Okey. Yang buat tu tunjuk tadi kan, yang nombor banyak-banyak, nanti yes, no, lepas tu sama ada betul-betul ada tak kan. So benda ni fungsi dia macam KPT, dia untuk satu nombor yang kita berkalkulasi tertentu, kita kena nombor tu. Macam tu kan? Ya, fungsi dia macam apa? Fungsi macam apa? Sorry. KPT. Kalkulator? Lain tu. Okey, fungsi macam maksud kamu fungsi macam kalkulator yes no. Bukan, ini contoh. Maksudnya dia bukan hanya sebagai nombor, kita boleh pilih input-input lain lah macam karakter, word sebagainya. Tapi maksudnya kalau kamu sebenarnya dengan program ini kamu boleh buat complex calculator atau kamu boleh buat automation. Ingat tak saya share semalam bukan semalam, minggu lepas, apa nama yang Squid Game punya patung perempuan tu kan? So, sebenarnya kamu boleh buat programming, nak setkan masa sebagai contoh, setkan berapa saat dia pusing kepala, apa yang dia boleh cakap. Maksud dia benda tu semua kita boleh set dengan programming. Contoh kamu nak keluarkan word apa, so kamu boleh masuk, kamu nak sebagai contoh attach contoh some audio apa, ataupun kamu nak set timer dia berapa saat dia pusing. So itu pun kita boleh buat. Tapi untuk kes kamu takkan belajar lah sampai level macam tu. Tapi itu maksud itu function dia. Hanya bukan setakat calculation, hanya bukan setakat calculator. Ataupun kalau kamu ada satu machine, so kamu run satu machine tu, kamu katakan machine tu nak stop bila katakan kamu boleh buat tangki isi air ataupun apa device tu jatuh isi air. So kamu ada sensor, kamu kata nak stop bila sampai paras ni. So kamu boleh setkan dengan program. So benda tu semua dengan program. So maksud sensor tu akan bagi maklumat pada program tu proses, dan dia bagi pula pada control system untuk stopkan level air sebagai contoh. So kamu boleh buat program, katakan kalau dia sentuh level tu, okay, so program tu boleh detect air dah penuh ataupun dia kena off valve, so dia boleh offkan valve. Okay, so benda tu semua adalah melibatkan looping ataupun control system macam ada while, maksud selagi level tu ataupun sensor tu tak on sebagai contoh, valve tu akan off ataupun on macam tu. So actually banyak application dia lah. Maksudnya bukan setakat kata apa calculator semua tu. Maksud banyak fungsi. Cuma yang ni saya cuba guna contoh nombor lah. Sebab saya rasa nombor yang macam lagi mudah untuk kita nampak. Kalau kita guna macam benda-benda lain tu mungkin boleh nampak, tapi mungkin saya sebab nombor ni yang paling dekat kita lah. Macam tu. Okay, alright. Thank you Baiki untuk soalan. Okay, saya minta maaf, saya rasa saya kena stop kat sini sebab saya ada mesyuarat lepas ni. Okay, saya ucapkan terima kasih. Alright. So, nanti kalau apa-apa, itulah. Oh, dia ni yang JC setiap hari dia pakai JC beza-beza tu lah. Hari tu masa meeting mentor-mentee pakai MU. Lalang itulah. Jangan main lalang mahal tu. Okay, alright. Okay, terima kasih. Sorry. Okay, kita jumpa lagi pada esok hari. InsyaAllah kelas esok pukul 2 2 sampai 3. Okay, saya minta maaf sebab tak dapat habiskan pada hari ni. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Thank you, Doktor. Okay, welcome. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor.